Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Said Ibrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran dan Kerajaan serta rakyat Republik Islam Iran bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik Islam Iran. Perkembangan dan kemajuan agama Islam di negara ini sangat memberangsangkan dan memenuhi norma dan citra yang dikendaki oleh sebuah negara yang bercirikan Islam. Kenyataan tersebut disuarakan oleh Yang Berbahagia Dato' Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Islam Selangor Malaysia ketika ditemui pada majlis sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara baru-baru ini. Saya memang dapat lihat perkembangan Islam dan juga kemajuan Islam di Brunei sangat memberangsangkan dan memenuhi norma dan citra yang dikendaki oleh sebuah negara yang bercirikan Islam. Dari sudut pentadbiran, dari sudut pengurusan, dari sudut penghayatan masyarakat, saya nampak dapat lihat secara jelas Islam itu berkembang maju dan juga diangkat dan diletakkan pada tempat yang teratas di peringkat negara itu sendiri. Orang ramai dialulukan berkunjung ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi menyaksikan ruang yang menempatkan bilik rambut mulia Rasulullah. Ia dibuka sempena sambutan Isra' Mi'raj selama 3 hari sehingga hari ini 11 Februari mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang. Semasa ditemui pewarta RTB, pembantu Galeri Pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menjelaskan orang ramai berpeluang untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi rambut mulia Rasulullah serta koleksi lain. Bilik rambut mulia Nabi Muhammad SAW ni salah satu galeri eksklusif yang ada di Balai Khazanah Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ni. Bilik rambut mulia Nabi Muhammad SAW ni hanya dibukakan pada hari dibukakan hanya hari-hari kebesaran Islam, termasuk hari kebangsaan dan juga hari keputaran ke bawah Duli. Setakat ini sejak hari Khamis sambutan orang ramai sangat memberangsangkan, lebih kurang dalam 100 lebih sudah. Selain daripada bilik rambut mulia Nabi Muhammad SAW di Galeri 3, orang ramai boleh mengunjungi galeri selebihnya. Orang ramai tidak mensia-siakan peluang untuk mengunjungi bilik rambut mulia Rasulullah semasa cuti kelepasan awam ini. Alhamdulillah, rasanya sedih melihat terharu kena julung payah di kandidat payah kan tadi kan berkunjung di sini juga tu. Sungguh gembira untuk berkunjung di sini dan juga untuk melihat pameran-pameran selain daripada rambut dan pameran daripada Khazanah Islam Brunei. Ada pembukaan galeri rambut Rasulullah selama 3 hari ini, so kami mengambil peluang untuk datang melawat ke Balai Khazanah tu sambil-sambil melihat galeri-galeri yang lain je lah. Sana tu lebih terharu, ada juga cryingnya tadi. Tiket masuk boleh diperolehi dengan mengunjungi kaunter-kaunter tiket di dalam bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, dan maklumat lebih lanjut mengenai pameran itu layari laman sesawang rasmi menerusi www.bkishhb.gov.bn atau laman sosial Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Instagram bkishhb.bn. Masyarakat Tionghoa di negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan meraihkan perayaan Tahun Baharu dengan kemeriahan kunjung mengunjungi bersama keluarga, jiran tetangga dan sahabat handai. Kru RTB meninjau ke beberapa buah rumah masyarakat Tionghoa yang mengadakan majlis rumah terbuka. Kunjungan rumah terbuka seumpamanya setentunya mewujudkan hubungan harmoni dan mengeratkan lagi perpaduan serta kekeluargaan masyarakat di negara ini. Pelbagai jamuan dihidangkan termasuk masakan tradisi Cina dan Melayu, kuih muih dan buah limau.
Warna merah sinonim dengan perayaan Tahun Baharu Cina dengan kebanyakan rumah dihiasi dengan pelbagai hiasan bagi memeriahkan perayaan. Bagi kanak-kanak dan orang dewasa yang belum berkahwin berpeluang menerima sampul merah angpau dari pasangan suami isteri yang dikunjungi. Herbarium Negara di Pusat Perhutanan Brunei Sungai Liang Kuala Blain kini mengumpul lebih 47,000 spesimen pokok dan tumbuhan dan berperanan sebagai pusat rujukan penting bagi kepelbagaian biologi hutan negara. Pusat yang digunakan secara rasmi pada tahun 2000 ini juga merupakan pusat ilmiah, pengajian dan penyelidikan spesies hutan negara yang sering dimanfaatkan dan dijadikan sumber rujukan oleh para graduan, pensyarah, penyelidik serta saintis dari dalam dan luar negara. Herbarium merupakan tempat penyimpanan koleksi pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan herba yang terdiri dari pelbagai jenis spesies pokok dan tumbuhan yang terdapat di hutan negara ini, yang mana spesimen-spesimen ini akan dikeringkan dan diawetkan terlebih dahulu, kemudian disediakan dalam bentuk spesimen-spesimen kering. Spesimen-spesimen ini merupakan salah satu khazanah negara yang perlu dipelihara. Selain peranannya sebagai pusat rujukan bagi para pengkaji dan ilmuwan, Herbarium Negara dibuka bagi kunjungan orang ramai dengan memohon kebenaran dari Jabatan Perhutanan. Menarik lebih banyak penyelidik atau pengkaji tumbuhan dari dalam dan luar negeri untuk datang dan bersama-sama membuat penyelidikan tentang tumbuhan yang ada di Brunei Darussalam. Dimanfaatkan oleh para graduan, sekolah dan juga agensi-agensi yang bersangkut paut yang dalam memelihara khazanah sumber tumbuhan alam semula jati ini. BD Creative Center.bn atau BDCC merupakan pusat pembelajaran bagi pelbagai peringkat usia. Selain menjadi kem pendidikan dalam pelbagai bidang, pusat tersebut juga mampu membantu perkembangan orang ramai mencapai potensi penuh secara kreatif dan berinovasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Aisyah Jailani ada laporannya. This is the cupcake. Dulu kami buat cookies tapi warna putih. Ini buat kek lagi. Cupcake. Menurut Syed Muhammad Halawi bin Borhan, pengasas PDCC, visi dan visi mereka adalah mengetengahkan dan memperkembangkan kreativiti kanak-kanak ke peringkat lebih baik. Selain kanak-kanak, golongan lain juga menjadi tumpuan BDCC untuk meningkatkan kesedaran dalam pelbagai aspek. Classes dan workshop-workshop yang kami tawarkan ini actually merangkumi ada berbagai orang bidang. Salah satunya actually in terms of education, fun learning series, sama juga tadi punya living skills lah, macam baking. And we want to collaborate dengan actually pihak-pihak yang tertentu untuk mengembangkan lagi ataupun memberikan lagi tadi punya particular development in terms of learning lah. Satunya activities. Bagi pemudah cara, kelas dan bengkel yang diadakan diharap dapat memberi inspirasi kepada peserta sehingga mencapai potensi penuh. Saya berharap saya dapat menginspirasikan orang-orang yang saya ajar, memberikan pembelajaran yang positif, dan saya berharap mereka dapat mencapai potensi mereka yang penuh lah. Harapan yang paling besar saya supaya bahasa isyarat Tani Hijau nanti maybe my era dada, maybe era dorang yang baru-baru ni sekarang menaikkan taraf bahasa isyarat menjadi salah satu bahasa yang dipelajari di sekolah.
Dalam pelbagai kelas dan bengkel yang disediakan, BDCC akan mampu mencungkil bakat, minat serta kebolehan semua golongan, tidak kira latar belakang mahupun peringkat umur. Laporan Aisyah Jailani untuk Berita RTB. Unit Sukatan dan Timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan alat sukatan jenis paminyang di stesen-stesen minyak. Esok 12 Februari, pemeriksaan akan dilaksanakan di Syarikat Stesen Minyak Mabohai, Syarikat Stesen Minyak Bebatik Jalan Mulaun dan Syarikat Stesen Minyak Koperasi Sapakan Jalan Setia Diraja Kuala Belain pada 13 Februari. Pada 14 Februari, di Syarikat Stesen Minyak Riverine Brunei Muara, mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut. Stesen-stesen minyak ditutup selama 2 jam bermula pukul 9 pagi.